countries banded together against. Let's talk about Israel's new friends. For years, many Arab countries banded together against Israel. But some countries are rethinking that. Saudi Arabia was actually the first Arab state to put normalization with Israel on the table. Prime Minister Benjamin Netanyahu has made a secret visit to Saudi Arabia. Some are even making it official. The agreement signed between Israel, the United Arab Emirates, and Bahrain formalizes relationships already in place. What they're calling normalization appears to have been happening quietly for years. Now it's out in the open, and the U.S. is pretty much leading the whole thing. So what does normalization even mean? What's in it for these countries? And how does it affect the Palestinians? Is anti-Israel, is pro-Palestinian, but now you have a newer generation, the new guard. He is not very attached to the Palestinian identity. It's why those recent reports of a secret Saudi-Israeli meeting got so much attention. In a first-of-its-kind visit, U.S. and Israeli media say the American Secretary of State Mike Pompeo was on an official visit to Saudi Arabia when Benjamin Netanyahu flew over too. And touched down in Neom. The Saudis, though, say it never happened. There's something going on. Israelis are excited to go public in this. The Americans are excited before Trump leaves. And the Saudis seems more, let's take it step by step. We have a vision where Israel becomes a normal part of the region, where it has fully normal relations with its neighbors. What we need to have that happen is for a peace deal between the Palestinians and the Israelis. Other countries are already embracing a new friendship. Bahrain and the United Arab Emirates both signed deals with Israel in 2020. A golden opportunity for peace, security, and prosperity for our region. Those who are with us today and those who will join us tomorrow, I say, Assalamu alaikum. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya Muhammad pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Al-Aqsa yang telah kami berkati sekelilingnya, agar kami dapat perhatikan kepadanya sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi terlebih dahulu saya ucapkan selamat datang kepada saudara Khalid bin Jimat selaku salah seorang daripada staf MyCare, pegawai penyelidik Palestinian Center of Excellence, PACE, yang tidak bagi sukarelawan NGO ni. Memang saudara Khalid Jimat ni adalah antara penceramah yang kita boleh panggil terkenal jugalah di kalangan NGO dan juga di kalangan sukarelawan di seluruh Malaysia. Jadi saya pun antara yang beberapa kalilah mengambil isi-isi penting daripada ceramah-ceramah saudara Khalid. Dalam ceramah saya pun di sekolah-sekolah, di universiti-universiti. Jadi antara input-input yang kita ambil pun daripada salah satunya adalah daripada saudara Khalid Jimat, iaitu sebagai salah seorang daripada pegawai penyelidik Palestinian Center of Excellence. Jadi tuan-tuan, insyaAllah pada malam ini saya ucapkan sekali lagi selamat datang kepada semua pengunjung ataupun semua penonton di FB Live Ikram Terengganu
di dalam diskusi kita berkaitan dengan wacana mingguan Ikram Terengganu. Jadi pada malam ini insya-Allah kita akan sama-sama sempena dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj, yang mana kita bacakan ayat yang sentiasa kita dengar. Hari ini pun di khutbah Jumaat pun di Terengganu ada juga didengarkan kepada kita ayat Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Yang kita nak menunjukkan, kita nak tekankan pada malam ini adalah berkaitan dengan isu Masjidil Al-Aqsa yang terletak di Palestin. Jadi tajuk kita sangat sesuai pada malam ini, iaitu berkaitan dengan normalisasi Arab Israel, apa masa depan Palestin. Jadi insya-Allah tanpa buang masa, sebab kita ada masa dalam 1 jam saja, dan insya-Allah pada pukul 9.45 malam pada malam ini akan ada sedikit sesi soal jawab. Jadi di antara sela masa tu kita serahkan kepada saudara Khalid untuk membincangkan berkaitan dengan apa itu normalisasi dan apa masa depan Palestin. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Masrul, Maike Negeri Terengganu dan Ikram Terengganu kerana menjemput saya untuk berkongsi pada malam ini tentang satu tajuk yang sangat signifikan bagi kita umat Islam dan bagi pencinta-pencinta bumi barakah Palestin, pencinta Masjid Al-Aqsa yang selalu terkenang tentangnya, teringat tentangnya, sentiasa melihat perkembangan yang berlaku di sana. Dan pastinya di kalangan yang berusaha, yang terlibat dengan NGO ataupun gerakan-gerakan yang cuba membantu rakyat Palestin, pastinya terkesan dengan perkembangan yang berlaku beberapa bulan yang lalu tentang normalisasi ini. Dan pada hari semalam kita memperingati Isra' dan Mi'raj, dan pastinya hari ini insyaAllah saya akan cuba kupas sedikit bagaimana kaitan Isra' Mi'raj dan bumi Palestin ini nanti, dan bagaimana kita boleh melihat masa depan Palestin di masa akan datang, insyaAllah. Baik, saya nak mulakan dulu. Hari ini tajuk kita tentang normalisasi, normalisasi Arab Israel, apakah masa depan Palestin. Kita lihat dulu kepada maksud normalisasi, apa maksudnya kan. So normalisasi ini dengan kata mudahnya adalah bagaimana sesebuah negara menjalinkan hubungan yang normal, yang biasa dengan satu negara yang lain, seperti mana mereka ini tidak pernah ada, tidak ada perkelahian, tidak ada pergaduhan, tidak ada peperangan. Dan dengan hubungan ini mereka boleh menjalin pelbagai hubungan dagang, politik, pendidikan, ekonomi dan sebagainya lah, yang pelbagai yang untuk menjalinkan hubungan antara kedua-dua buah negara dan rakyat mereka lah. So bila disebut tentang normalisasi antara Arab dengan Israel, pastinya satu topik yang agak tabu ataupun agak pelik sedikit, sebab bagaimana boleh berlakunya satu hubungan antara dua negara yang mana mempunyai hubungan perang yang sangat dahsyat, yang mempunyai satu perasaan permusuhan yang amat besar, kena berlakunya satu tindakan yang zalim antara daripada satu puak ke satu puak yang lain. So bagaimana kita melihat bagaimana Arab boleh berdamai dengan Israel, sedangkan Israel ini ditubuhkan, diwujudkan di atas tanah umat Arab, umat Islam, bukan tanah yang biasa, tanah yang merupakan, Allah sebut dalam Quran dalam ayat yang dibacakan oleh Tuan Masrul tadi dan surah Al-Isra', Allah kata Baitul Maqdis ini, Masjid Al-Aqsa ini adalah pusat kepada keberkatan, tempat bumi yang Allah berkati. Bagaimana boleh sebuah negara Islam, negara Arab yang mana bila negara, tanah mereka dan tanah suci mereka dirampas dan diperlakukan seperti mana yang Israel lakukan ke atas
tanah tersebut boleh berdamai dengan mereka, boleh melupakan segala kezaliman yang dilakukan ke atas rakyat Arab di sana. Bukan baru, lama, sejak sebelum tertubuh negara haram Israel sendiri telah berlaku pelbagai kezaliman ke atas rakyat Arab. Bagaimana tanah-tanah mereka dirampas, bagaimana hasil mahsul negara mereka diambil, dieksploitasi untuk membina pelbagai institusi Zionis, memperkukuhkan mereka, membina senjata mereka sampailah mereka merampas dengan cara penuh kekerasan. Peristiwa sebelum tertubuhnya negara haram Israel ini dimulai dengan dilakukan pelbagai kezaliman ke atas rakyat Palestin, dibunuh mereka, dihalau mereka keluar, sampai disebutkan oleh ahli sejarawan, termasuk ahli sejarawan Yahudi sendiri, yang mengatakan itu adalah satu perbuatan yang diklasifikasikan sebagai penghapusan etnik, the ethnic cleansing. So bagaimana boleh berlakunya satu hubungan normal antara negara seperti ini, antara dua bangsa seperti ini. So kita melihat bahkan selepas tertubuhnya negara Israel, berlakunya perang antara Arab dengan Israel. Negara-negara Arab ni bergabung, Mesir, Jordan, Syria bergabung menyerang negara Israel ini pada tahun 1948, 67, 73. Ni berlaku perang yang betul-betul, perang yang menyebabkan banyak kematian. Tapi bagaimana boleh ada negara yang boleh bersedia untuk melupakan segala pertikaian ini dan dengan mudahnya berdamai dengan Israel? So pastinya dia menimbulkan satu persoalan yang sangat besar. Sebab itu orang Palestin pada hari ini menganggap ini sebagai satu pengkhianatan. Mereka sebut normalisasi adalah tatbi'. Al-tatbi' khianah. Tatbi' ini adalah satu pengkhianatan bagi mereka. Mereka kata ini sebagai satu perbuatan tikam belakang ke atas mereka ketika mereka berjuang melawan Zionis Israel untuk membebaskan bumi Palestin, bumi Masjid Al-Aqsa daripada kezaliman Israel, penjajahan Israel. Bagaimana boleh ada saudara semuslim mereka boleh step from the back, mengkhianati mereka dan menyebabkan mereka ini hilang sokongan daripada rakan seagama mereka. So pastinya menimbulkan persoalan lah. Tapi bagi mereka yang Encik Mazrul, bagi mereka yang melihat perkembangan apa yang berlaku ni, sebenarnya pengkhianatan ini bukan kali yang pertama. Siapa yang melihat sejarah, sebenarnya telah ada pun sebelum negara UAE, Bahrain, Morocco, Sudan, yang 4 negara yang baru-baru ini berdamai dengan Israel. Telah ada 2 negara Arab sebelumnya, iaitu Mesir dan Jordan. Mesir berdamai dengan Israel pada tahun 1978, Jordan pada tahun 1994. So telah ada presiden, telah ada pengawalan dua negara yang cuba memulakan langkah berdamai dengan Israel. Dan maksudnya ini bukan pengkhianatan yang kali pertama lah, telah berlaku pengkhianatan sebelum ini. Dan pastinya natijahnya kita melihat bagaimana dua negara ini, satu negara yang kalau siapa mengenali Mesir, sebuah negara Islam yang besar, yang banyak kekayaannya, hasil mahsulnya, pernah menjadi satu pusat khilafah kepada Islam, pernah menjadi satu bumi yang mana dibanggai umat Islam, bahkan merupakan sebelum perdamaian mereka itu adalah merupakan negara ketua kepada negara-negara Arab. Kalau orang Arab ni akan melihat Mesir sebagai ketua mereka. Tapi malangnya dengan perdamaian tersebut, apa kita dapat lihat bagaimana Mesir hilang status mereka sebagai ketua kepada negara-negara Arab. So orang dah mula pindah kepada melihat kepada negara lain seperti Arab Saudi, seperti Qatar, seperti negara Arab yang lain. Kemudian Jordan, bagaimana sebuah kerajaan beraja yang mereka sebut diri mereka sebagai the Hashemite Kingdom of Jordan. Mereka adalah keturunan Bani Hashim, keturunan Rasulullah SAW. Ya, bagaimana mereka ini daripada status yang agak tinggi tersebut, hari ini kita melihat
status itu bagaikan tidak ada nilainya lagi. Bagaimana mereka ini mendakwa diri mereka sebagai pelindung kepada Masjid Al-Aqsa. Kalau Arab Saudi merupakan pelindung kepada dua tanah haram, Makkah dan Madinah. Jordan ini mendakwa diri mereka sebagai pelindung kepada Baitul Maqdis. Bimalangnya kita melihat hari ini bagaimana apa yang Israel lakukan ke atas Baitul Maqdis, Jordan tak mampu menahannya, tak mampu untuk mengawal apa yang berlaku. So kita melihat dua negara yang awal ini yang berdamai dengan Israel, status mereka hilang, mereka punya credibility hilang. So kita melihat bahawa mungkin boleh bertanya sikit. Kalau kita tengok daripada 1994, daripada 1978, daripada zaman Anwar Sadat, zaman saya silap saya yang Jordan ni King Abdullah kan. Jadi apa yang Israel dapat daripada hasil normalisasi ni kat atas dua negara ni? Okey. So pastinya lah Israel dia memang nak berdamai dengan negara Arab. Sebab apa? Sebab kalau dia berdamai, kuranglah musuh dia. Dan pastinya dia memang nak berdamai sangat dengan Mesir, dengan Jordan. Sebab ini dua negara yang bersempadan terus dengan Israel, dengan Palestin. Bandingkan dengan negara Arab yang lain yang jauh yang tak ada sempadan, yang tidak terlalu penting dari sudut security, tak ada immediate concern. Tapi Jordan dengan Mesir ni sangat penting. So mereka ni beruntunglah bila Jordan dengan Mesir tanda tangan perdamaian, perjanjian damai. Kita lihat selepas itu memang tak ada perang langsung antara Jordan, Mesir dengan Israel. Yang sebelumnya saya sebutkan tadi ada 3 peperangan besar, 48, 67, 73. Peperangan yang mana tahun 73 tersebut peperangan yang dikatakan bahawa stalemate, tapi sebenarnya Mesir mempunyai satu keuntungan lah daripada perang tersebut sebab dapat mengambil semula sebenarnya Sinai, satu tanah yang sangat besar, wilayah yang sangat besar, lebih besar daripada tanah wilayah Palestin. So bila kurangnya tidak adanya peperangan antara mereka, itu membolehkan Israel majulah. Tidak ada negara yang menyerang mereka, mereka boleh mula membina negara. Asalnya mereka mempertahankan negara, bila dah tak ada orang serang mereka membina negara mereka. So sebab itulah kita melihat selepas dua negara besar ini berdamai dengan Israel, penentangan itu telah beralih arah daripada datang luar Palestin kepada dalam Palestin sendiri. Sebab itu kita melihat adanya intifada. So intifada ni adalah gerakan pembebasan Palestin daripada dalam Palestin sendiri. So bagaimana orang-orang Palestin membina kekuatan dalaman mereka yang sebelumnya mereka melihat kekalahan, melihat saudara mereka, mara mereka terpaksa lari menjadi pelarian di negara-negara Arab yang jiran. So apa yang berlaku adalah mereka bina kekuatan mereka dan akhirnya berjaya mencabar Israel pada hari ini. So normalisasi tadi, saya sebut tadi tentang keuntungan Israel dari sudut dua negara tadi lah. Tapi yang hari ini bagaimana kan? Yang hari ini benda yang sama lah. Israel memang nak kurangkan musuh mereka. So bila ada negara-negara Arab yang kaya seperti UAE, seperti Bahrain, yang negara yang pengeluar minyak ini berdamai dengan mereka, dan bahkan perdamaian yang berlaku yang terbaru ini dia lebih hebat daripada Mesir dengan Jordan sebelum ini. Kalau Mesir dengan Jordan, mereka ni berdamai, mereka menghentikan peperangan, mereka menjalin hubungan politik, tapi di setakat itu sahaja, di hubungan politik lebih kebanyakannya. Dia tak ada hubungan dagang yang agak ekstensif, dia tak ada hubungan perisikan yang ekstensif. Ekonomi, kebudayaan, pendidikan, teknologi dan sebagainya. Dalam normalisasi terbaru ni, UAE menggariskan ada 15 bidang yang mereka akan kerjasama. Termasuklah yang disebutkan sebagai untuk membangunkan vaksin COVID-19. Tapi kita melihat memang tak berjaya lah, sebab bila Pfizer keluar je, Israel terus ambil daripada Pfizer kan. So tinggal terus lah idea-idea yang bombastik yang disebutkan daripada itu. So pastinya dengan normalisasi ini, Israel akan mereka mahu menjadi satu negara yang boleh diterima oleh orang-orang Arab dan melebarkan dan menjayakan apa yang mereka sebut sebagai
the Greater Israel ataupun Eretz Israel. Dia mungkin kita melihat mungkin Israel bukanlah menguasai negara-negara Arab ni, tapi mereka mempunyai satu pengaruh yang mana membolehkan mereka ini menyelamatkan diri mereka dengan perlindungan negara-negara Arab ini. Tidak secara fizikal berada di negara Arab tersebut, tapi negara Arab ini sebagai satu blanket, satu perlindungan bagi ke atas mereka. Apa lagi kesan positif pastinya adalah negara-negara Arab ini akan menjadi lemah. So pastinya Israel akan bergembira lah bila negara-negara ini sedia menadah tangan untuk menjadi rakan, dan pastinya akan tertakluk kepada tekanan-tekanan Israel dan tekanan-tekanan Amerika lah, untuk mereka mendapat manfaat yang sedikit, manfaat ekonomi ke, mungkin mereka nak mengembangkan ekonomi mereka di negara Arab ini, nak ada pasaran yang lebih besar. Mereka ni banyak bergantung pada minyak sahaja, so nak kena tambah diversify ekonomi. So berbaiklah dengan Amerika dan sekutu Amerika. Tapi pastinya dia akan memberikan tekanan kepada mereka satu hari nantilah. Sebab kita tahu Amerika ni perangai dia macam mana kan, dia akan menekan negara-negara rakan mereka untuk memperoleh sebanyak mungkin manfaat daripada hubungan mereka. Dan yang ketiga pastinya melemahkan sedikit perjuangan rakyat Palestin lah, apabila negara Arab yang sepatutnya menyokong perjuangan mereka pergi berbaik dengan Israel tanpa Israel perlu membayar apa-apa balasan kepada perdamaian ini. Maksudnya Israel tak perlu bayar pampasan kepada rakyat Palestin yang telah mereka bunuh, yang telah rumah-rumah mereka yang telah dirampas dan sebagainya. So Israel tak perlu buat apa-apa, tapi dapat berdamai dengan negara Arab. Sedangkan Arab telah ada satu persetujuan yang paling basic Arab. Kalau tahun 67 saya nak kongsikan tahun 67, negara Arab ni dia sangat tegas. Dia ada tiga yang disebut sebagai tiga no's. Tiga no's ni adalah no peace with Israel. Tidak akan sekali-kali berdamai dengan Israel. Yang kedua, no recognition. Tidak akan Israel. Yang ketiga adalah no negotiation. Tidak akan berunding dengan Israel. So ini tiga posisi yang sangat keras ketika awal-awal dulu. Tapi pada tahun 2000 tuntutan ini telah dikurangkan. Ada kompromis di situ. Apabila orang-orang Arab bersedia untuk menerima mengiktiraf Israel, kemudian menerima bumi Palestin ini yang dimerdekakan nanti adalah bumi sekadar sebelum perang 1967, yang merupakan tebing barat, Baitul Maqdis Timur dan Gaza, yang mewakili hanya 22% daripada tanah asal Palestin. Satu kompromi yang sangat besar yang telah dibuat oleh orang Arab. Tapi ini pun dilanggar oleh hubungan normalisasi inilah. Sebab telah ada tuntutan sebelum berlakunya perdamaian antara Arab dengan Israel, Israel perlu iktiraf wujudnya negara Palestin. Israel perlu berikan perlindungan kepada pelarian Palestin untuk kembali ke tanah ayah mereka, ke bumi Palestin pada hari ini. Kemudian yang ketiga adalah untuk mengiktiraf Baitul Maqdis Timur sebagai ibu negara Palestin. Tapi kita tahu bahawa di bawah Trump, mereka dah ambil seluruhnya Baitul Maqdis. Mereka telah menghentikan, ibarat mereka cuba menghapuskan tuntutan pelarian Palestin. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menghentikan bantuan Amerika kepada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, agensi PBB yang dikhususkan untuk membantu pelarian Palestin. So mereka hentikan bantuan yang sangat besarlah jumlahnya, yang menyebabkan badan PBB ini, UNRWA ini terkesan sangat, sebab tak cukup duit nak menampung keperluan pelarian Palestin. Ini tanggungjawab yang perlu dibuat oleh antarabangsa, sebab mereka lah yang meluluskan penubuhan negara haram Israel. So kena selesaikan isu ini. Mereka kata mungkin bagi alasan dah terlalu lama benda ini berlaku, jumlah mereka semakin ramai, duit yang diperlukan sangat banyak. Tapi itu tanggungjawab yang
mesti dilakukan oleh antarabangsa sebab mereka lah punca yang membenarkan Israel tertubuh pada hari ini dan menimbulkan masalah kepada pelarian Palestin. So daripada semua saya ceritakan ini, mungkin kita rasa bagaimana kita nak lihat masa depan Palestin dengan keadaan yang macam ni kan. Dengan keadaan Israel makin kuat, Arab makin lemah, perjuangan Palestin makin dilemahkan dengan pengkhianatan oleh negara-negara Arab. So saya nak kongsikan sedikit, mungkin saya kongsikan sedikit slide kalau boleh. Tuan Khalid, saya boleh komen sikit berkaitan dengan normalisasi jangka masa panjang dengan Mesir melalui sempadan Rafah dan Gaza tu, dan juga dengan Jordan melalui sempadan ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Al-Aqsa, yang mana berkait rapat dengan orang Malaysia kita. Mungkin boleh komen. Okey. Ada normalisasi di situ. Okey. Normalisasi yang antara Mesir dengan Israel menyebabkan kita melihat bagaimana kesan antara besar adalah kesan kepada bila Israel memulakan sekatan ke atas Gaza. Israel ni mulakan sekatan ke atas Gaza pada tahun 2007 selepas Hamas menang pilihan raya dan menjadi kerajaan. Dan Hamas ni antara pusat utama dia adalah di Gaza. So bila berlaku pertikaian kerajaan tersebut, Hamas telah dipinggirkan di Gaza, dan bila Israel mula menyekat Gaza, Mesir membantu sekali. Mesir memainkan peranan yang sangat besar untuk bekerjasama dengan Israel untuk menyekat pemerintahan Hamas di Gaza, yang menyebabkan kesengsaraan rakyat Islam Arab sendiri di Gaza dengan kerjasama Mesir. Satu benda yang sangat dan kita melihat bagaimana boleh ada negara Arab yang boleh bersekongkol lah dengan Mesir, dengan Israel, semata-mata untuk memenuhi tuntutan keselamatan mereka, iaitu mereka nak selamat daripada ancaman Hamas, yang merupakan sebuah kumpulan pejuang yang mana mempunyai hak di sisi undang-undang antarabangsa untuk mempertahankan wilayah mereka. Sebab Gaza ni memang diiktiraf di peringkat antarabangsa sebagai wilayah Palestin. So mereka ada hak untuk mempertahankan. So bila Israel sekat dan orang tak boleh keluar, orang tak boleh masuk, so pastinya ada hak untuk rakyat Palestin melancarkan satu tekanan ke atas Israel. Okay? So itulah kesannya kita melihat bagaimana Mesir sanggup menolong Israel dalam agenda menyekat Gaza. Dalam aspek Jordan pula, kita melihat bagaimana hasil daripada perjanjian tersebut telah membolehkan orang luar Arab daripada Jordan, orang Palestin daripada Jordan boleh masuk ke wilayah tebing barat, disebabkan ada perdamaian antara Israel dengan Jordan. Israel yang menjajah tebing barat pada hari ini, mereka lah yang menjaga keselamatan. Tapi disebabkan ada perdamaian antara dengan Jordan, boleh berlaku interaksi lah antara dua-dua wilayah. Dan pasti ini lah antara manfaat yang diambil oleh sebahagian orang adalah untuk menziarahi Masjid Al-Aqsa. Sebab dah ada perdamaian ini, so mereka dikatakan dijamin keselamatan untuk masuk ke Masjid Al-Aqsa. Sedangkan dalam waktu yang sama sebenarnya, ketika orang luar boleh masuk, orang Palestin tak boleh masuk Masjid Al-Aqsa. Sebab apa? Sebab Israel melihat rakyat Palestin sebagai ancaman kepada mereka. Tapi orang Israel tidak melihat pelancong-pelancong yang masuk ke Masjid Al-Aqsa untuk ambil gambar, untuk solat dan sebagainya sebagai ancaman. Sebab mereka ini bukan datang untuk menyerang, datang untuk berjalan-jalan dan menziarahi. So ini menimbulkan satu polemik dan satu benda yang dalam keadaan tidak sengaja akan cuba menormalkan. Lepas tu sebutkan juga ziarah ni boleh menormalkan hubungan interaksi antara orang-orang Israel dengan orang-orang Muslim. Apabila kita boleh pergi ke Masjid Al-Aqsa, sedangkan wilayah Baitul Maqdis itu di bawah penjajahan Israel, kita rasa macam bumi ni sedang dijajah ke tidak kan? Timbul persoalan di kepala kita, bagaimana kita boleh masuk ke Masjid Al-Aqsa sedangkan ia dijajah.
So mulalah timbul polemik dan persoalan-persoalan sama ada betul ke Baitul Maqdis ini dijajah, betul ke Israel ni zalim, kan? Sebab dia benarkan kita masuk masjid kita, dia benarkan kita untuk solat, kan? So timbullah polemik di situ yang menyebabkan kita rugi di situ. Sebab kita punya matlamat, kita punya tanggungjawab sebenarnya bukanlah menziarahi ataupun melancong ke Baitul Maqdis, tapi membebaskan Baitul Maqdis. Ini orang terlupa, orang tersilap pertimbangan apabila berlakunya keadaan seperti ini. Okey, itu sangat mendiskusikan kita lah bila kita hilang pertimbangan, sedangkan tuntutan utama kita sebenarnya adalah untuk membebaskan Baitul Maqdis, bukan menziarahinya. Okey, itu kot yang mungkin saya boleh komen daripada Tuan Masrur punya soalan tadi. Okey, saya nak sambung tentang seperti saya sebutkan tadi, bagaimana kita nak lihat masa depan Palestin dalam keadaan suasana seperti ini. Saya boleh katakan bahawa kalau kita seorang Muslim yang kita percaya bahawa Islam itu adalah agama yang benar, Islam itu antara sebab diutuskan adalah untuk menegakkan keadilan, dan kita percaya bahawa Allah akan membantu umatnya yang mana Allah akan membantu umatnya yang mana mempertahankan agamanya dan mempertahankan keadilan. Allah sebutkan jelas dalam Al-Quran bagaimana Allah akan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang berjihad di atas jalannya. Bahkan di sana ada satu saya bawa terus kepada Isra dan Mi'raj. Sebab saya nak kaitkan Isra Mi'raj ni dengan situasi yang kita hadapi sekarang. Kalau kita melihat kepada peristiwa Isra dan Mi'raj, sebelum Rasulullah SAW di Isra dan di Mi'raj kan, dia didahului dengan beberapa peristiwa yang menyedihkan dan hampir menyebabkan Rasulullah SAW ini perasaan sangat sedih. Pernah ditanya oleh sahabat bagaimana kepada Rasulullah SAW, bilakah waktu yang Rasulullah sangat sedih keadaan dia, kan? Sebab Rasulullah kan kita tahu dia banyak diuji, dibenci, dicemooh dan sebagainya. Bilakah waktu yang paling Rasulullah sedih sekali dalam kehidupan dia? Rasulullah pernah sebut peristiwa yang paling disedih sebenarnya adalah peristiwa ketika di Taif. Ketika Rasulullah SAW dibaling dengan batu oleh kanak-kanak ketika cuba berdakwah, kan? Selepas dakwah di Mekah ditolak oleh orang Arab Quraisy, Rasulullah pergi ke Taif, dan sebelum tu pun berlaku peristiwa yang agak menyedihkan bila berlakunya pemboikotan ke atas orang Islam di Mekah, diakhiri dengan kematian Khadijah, kemudian kematian Abu Talib. So kemudian pergi ke Taif pula, kita dakwah di Taif, dibaling batu pula, kan. So memang sebelum berlakunya Isra Mi'raj adalah peristiwa yang mana Rasulullah melalui satu fasa yang sangat sukar. So kalau kita hari ini mengalami kesukaran dalam aspek kita nak membebaskan Palestin pada hari ini dengan semua pengkhianatan ini, kita boleh melihat perkara yang sama yang menimpa Rasulullah SAW sebelum berlakunya Isra dan Mi'raj. Kemudian bila berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj, dia membawa satu pengharapan dan satu vision, satu pandangan masa depan yang sangat luas. Kita melihat surah Al-Isra, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Surah Al-Isra ini dia memberi satu surah Al-Isra dan peristiwa Isra dan Mi'raj memberi satu lonjakan yang baru kepada umat Islam. Sebab apa? Peristiwa Isra dan Mi'raj satu peristiwa yang sangat menakjubkan, satu mukjizat. Dikurniakan kepada Rasulullah SAW dalam satu perjalanan yang sangat menakjubkan, yang boleh mengubah pandangan orang terhadap kehebatan Allah SWT. Dan kemudian bagaimana dalam peristiwa Isra Mi'raj ni Allah SWT telah menyerahkan baton kepimpinan umat daripada umat Bani Israel kepada umat Nabi Muhammad SAW. Sebab apa? Dalam surah Al-Isra ini, bila Allah menghubungkan semula antara Mekah dengan Baitul Maqdis,
Kalau kita melihat sejarah Nabi-Nabi, kita tahu bahawa Nabi Muhammad SAW daripada keturunan Nabi Ibrahim juga, melalui anaknya Nabi Ismail AS. Bani Israel daripada anak Nabi Ibrahim, daripada Nabi Ishak, Yaqub, dan lahirnya Bani Israel. Dan kita tahu bahawa dalam Nabi-Nabi yang diturunkan, diutuskan Allah Ta'ala, Nabi terakhir daripada Bani Israel, Nabi Isa AS, sebelum diangkat oleh Allah Ta'ala, disebabkan kerosakan yang mereka lakukan sampai nak membunuh Nabi. Dan peristiwa Isra' Mi'raj ini memaktubkan perpindahannya kepimpinan umat daripada keturunan Bani Israel kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, apabila dihubungkan semula, Mekah kembali ke Baitul Maqdis. Dan disebutkan bahawa Baitul Maqdis sebagai pusat kepada keberkatan. Barakna haulahu, diberkati sekelilingnya. Dan kita melihat selepas peristiwa Isra' Mi'raj ini bagaimana Rasulullah SAW mempunyai satu semangat yang sangat besar, sangat kuat, sehinggalah diminta untuk berhijrah. Dan selepas hijrah itu berlakunya pertempuran dan berlakunya umat Islam mempertahankan Islam, membina negara Madinah, sampailah negara Madinah ini berjaya membebaskan semula Mekah, tempat bumi mereka yang dihalau sebelum ini. Dan sebelum Rasulullah SAW wafat, Rasulullah SAW telah ada mengutuskan satu pasukan yang diketuai oleh Usamah bin Zaid dalam usaha untuk membebaskan Baitul Maqdis. So kita melihat bagaimana Rasulullah SAW sebenarnya telah memulakan satu langkah selepas peristiwa Isra' dan Mi'raj untuk mengambil semula tampuk kepimpinan umat, membebaskan Masjid Al-Aqsa, membebaskan Mekah, dan kemudian membebaskan Baitul Maqdis. Walaupun Rasulullah SAW tidak melihat melalui zaman ketika terbebasnya Baitul Maqdis, ketika zaman Umar, tapi Rasulullah telah mengasaskan perjalanan ini. Sebab sebelum perutusan Usamah bin Zaid pun, sebelum tu ada peristiwa peperangan antara umat Islam dengan Rom. Berlakunya perang, antara perang yang terawal adalah perang Mu'tah, kan? Kemudian perang Tabuk. So ini adalah perang-perang yang diawali untuk ke arah pembebasan Baitul Maqdis. Sampailah terbebas ketika zaman Umar Al-Khattab. Dalam surah Al-Isra', kita sebut tadi surah yang pertama, ayat yang pertama sahaja. Tapi sebenarnya dalam surah Al-Isra' antara ayat 4 sampai ayat 7 ada satu cerita yang Allah kisahkan, yang Allah sampaikan kepada kita umat Islam tentang dua kerosakan yang akan dilakukan oleh Bani Israel. Okey. Saya mungkin ini sebagai pengakhiran kepada yang saya nak sampaikan pada hari ini, yang saya harap boleh memberikan kita pandangan jauh tentang masa depan Palestin. Sebab jaminan masa depan Palestin telah disebut Allah Ta'ala dalam Al-Quran, dalam ayat ini. Kalau ulama tafsir sebelum ini, ulama tafsir silam, mereka mentafsirkan dua kerosakan yang disebutkan Allah Ta'ala dalam surah Al-Isra' sebagai kerosakan yang telah pun berlaku, sebelum Islam lagi. Dan memang dalam sejarah diceritakan bagaimana kuil orang-orang Yahudi yang dikatakan mereka sebagai kuil lah. Kalau saya percaya umat Islam, kalau dia katakan itu kuil Nabi Sulaiman, kita percaya itu masjid yang dibina oleh Nabi Sulaiman, bukan kuil. Okey. Sebab dia panggil Solomon Temple, kan. Telah ada dua kuil orang Yahudi telah dimusnahkan sebelum ini oleh Rom. Okey. Oleh Rom sebelum ini, oleh Nebuchadnezzar dengan oleh Titus. So mereka melihat inilah dua peristiwa yang kerosakan tersebut. Tapi ulama tafsir mutaakhirin, antaranya lah Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, Syekh Sya'rawi, Dr. Naufal, mereka mentafsirkan dua kerosakan ini berlaku ketika zaman Nabi Muhammad SAW. Sebab tu kalau kita lihat dalam surah Al-Isra' ayat keempat, bila Allah sebut wa qadayna ila bani Israel la fil kitab la tufsiduna fil ard marratain. Allah kata Bani Israel akan melakukan dua kerosakan. Allah janjikan bahawa mereka ni akan lakukan dua kerosakan, dan mereka akan melampau dalam kerosakan ini. Dan dalam ayat yang kelima Allah kata
Saya lupa pula ayat dia. Sekejap Baik. Dalam ayat yang kelima Allah kata, فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. Apabila sampai masa janji Allah membalas kejahatan mereka yang kali pertama ni, Allah kata Allah akan datangkan hamba-hamba kami yang kuat, gagah dan akan menyerang mereka, menjelajah ke seluruh ceruk untuk membunuh dan membinasakan mereka, dan sesungguhnya janji ini satu janji yang tetap akan berlaku. Okey, ini satu keadaan yang bagaimana Allah kata ketika kerosakan yang pertama Allah akan hantar hamba mereka yang Rabbani. Allah kata apa? Ibadal lana, hamba-hamba kami, hamba-hamba kami untuk menghapuskan mereka. Peristiwa ini disebutkan oleh Syekh Salah sebagai peristiwa ketika berlaku Rasulullah SAW dan para sahabat menghalau orang-orang Yahudi daripada Madinah. Kemudian yang terakhir daripada Khaybar, menghalau keluar orang-orang Yahudi daripada Madinah disebabkan kerosakan yang mereka lakukan. Kerosakannya apa? Mereka khianat ke atas perjanjian yang mereka buat dengan Rasulullah SAW. Mereka cuba nak bunuh Rasulullah SAW. Peristiwa Bani Nadir, cuba nak membunuh Rasulullah SAW. Ada yang cuba nak meracun Rasulullah SAW. Pihatan mereka antara yang terbesar ketika perang Khandaq, cuba untuk menyerang orang Islam daripada belakang, sedangkan mereka sepatutnya membantu umat Islam untuk mempertahankan Madinah sebab mereka telah ada perjanjian dengan Rasulullah SAW. So ini disebutkan sebagai balasan kepada kerosakan mereka yang pertama. Kemudian Allah kata dalam ayat ke-6, Allah kata thumma radadna lakumul karrata alaihim wa amdadnakum bi amwalin wa banin wa ja'alnakum aksara nafira. Allah kata kemudian Allah akan kembalikan mereka ini kepada kekuasaan. Okey, Allah akan berikan kepada mereka banyaknya harta kekayaan, bi amwal wa banin, anak-anak, dan kami akan jadikan mereka kaum yang lebih ramai pasukannya, aksara nafira. Syekh Dr. Syekh Salah mengatakan bahawa ini adalah satu keadaan yang dimiliki oleh Zionis Yahudi pada hari ini. Mereka ini ada banyak anak pinak. Dan keadaan bagaimana mereka ini semakin ramai jumlah mereka, dan mereka berhijrah beramai-ramai ke Palestin. Kemudian mereka diberikan kekayaan pada hari ini. Lihat bagaimana orang-orang Yahudi hari ini, kita kan selalu orang tuliskan bagaimana kekayaan mereka. Sebagainya memang teori konspirasi lah, tapi tak boleh nafikan orang Yahudi ni kaya mereka. Mereka menguasai ekonomi, menguasai industri media, industri perbankan dan sebagainya. Memang mereka ada kekayaan ni. Dan sebenarnya kekayaan ni kita tak perlu pelik sebab Allah kata Allah yang beri kepada mereka. Allah yang beri mereka. Allah kata apa? Wa amdadnakum. Allah yang beri. Bukan mereka sepenuhnya di atas kudrat mereka sendiri. Kemudian Allah kata Allah akan berikan mereka wa ja'alnakum aksara nafira, dan mereka ini akan diberikan sokongan yang banyak. So kita melihat hari ini, tak peliklah bila kita lihat hari ini Israel di belakangnya ada Amerika Syarikat, sebuah kuasa besar dunia. Ada Eropah, negara Eropah yang menyokong mereka. Dan hari ini ada negara Arab yang kaya raya ni sokong mereka. So tak pelik sebab Allah dah sebutkan dalam Al-Quran. Allah janjikan benda tu kepada mereka. Tapi janji kepada mereka juga, janji juga mereka akan dikalahkan. So dalam ayat yang ke-7 disambung bahawa in ahsantum ahsantum li anfusikum. Allah kata kalau kamu buat baik, kebaikan itu akan kembali kepada kamu. Kemudian wa in asatum falaha. Kalau kamu buat jahat, kejahatan itu kembali kepada kamu. Allah kata kemudian fa iza jaa wa'dul akhirah. Ketika Allah janjikan balasan kejahatan mereka yang kali kedua ini, Allah akan kata liyasu'u wujuhakum. Allah akan memuramkan wajah mereka. Waliyadkhulul masjida kama dakhalu awwala marrah. Dan Allah akan mengutus Allah akan mendatangkan musuh yang akan memuramkan wajah mereka dan akan masuk ke dalam masjid. Masjid apa? Masjid Al-Aqsa.
kama dakhalu awwal marrah, sebagaimana mereka masuknya pada kali yang pertama. Kan? Bila masa umat Islam kali pertama masuk ke Masjid Al-Aqsa? Ketika zaman Umar Al-Khattab. So, apa yang disebutkan dalam ayat ni bahawa bagaimana tafsiran yang terbaru ini, bagaimana bahawa janji Allah Ta'ala kepada kezaliman yang dilakukan oleh Israel pada hari ini akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Dan insya-Allah kita akan masuk semula ke Masjid Al-Aqsa, membebaskan Masjid Al-Aqsa seperti mana kita pernah membebaskannya pada zaman Umar Al-Khattab. So ini yang membawa kita lah untuk melihat, mengkaji sejarah bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat membebaskan Baitul Maqdis. Sebab di sana ada hikmah-hikmah, ada pengajaran-pengajaran yang kita perlu ambil. Dan pastinya saya melihat ini sebagai satu benda yang sangat-sangat positif, sebab ketika bebasnya Baitul Maqdis di zaman Umar, dia tidak berlakunya pertumpahan darah yang besar. Pertumpahan darah yang banyak berlaku di sebelum pembukaan, ketika perang Ajnadain, ketika perang Yarmouk. Tapi tidak berlaku perang yang besar, pertumpahan darah yang besar ketika diserahkan kunci Baitul Maqdis kepada Umar Al-Khattab. Bahkan dia berlaku dalam keadaan sangat aman dan memberikan satu vision yang sangat besar kepada kita pada hari ini. Bila orang kata pastinya hari ini kita nak mengambil alih semula Palestin, akan berlakunya pertempuran darah yang sangat besar di antara kita dengan orang-orang Yahudi. Okey, memang ada hadis yang menyebutkan bahawa akan berlakunya orang Islam akan diberitahu oleh batu bahawa ada orang Yahudi bersindung sebaliknya, kan, ada hadis kan sebab kan. Tapi dikatakan ulama bahawa ini hadis ketika dia lepas itu, lewat lagi ketika nak dekat kiamat. Tapi sebelum itu Palestin akan dibebaskan, dan dibebaskan dalam keadaan yang sangat aman. Dan pastinya dia memberikan satu perspektif yang sangat berbeza pada hari ini, yang kita lihat bahawa pastinya akan berlaku pembunuhan yang sangat besar. Tapi tidak begitu. InsyaAllah kita akan membebaskan Baitul Maqdis dalam keadaan yang sangat bermaruah, seperti mana yang sama yang dibuat oleh Salahuddin Al-Ayyubi ketika membebaskan Baitul Maqdis. Tidak berlaku peperangan yang sangat besar ketika dibebaskan tersebut. Sebelumnya, ya betul. Sebab nak mengasaskan, sebab nak membalas kezaliman yang dilakukan. Tapi ketika dibuka dalam keadaan terhormat, seperti mana juga ketika Rasulullah SAW membuka Mekah, kan? Membuka semua Mekah ketika Fathul Mekah dalam keadaan yang tidak ada pertumbuhan darah yang terkenal. Inilah sunnah kepada pembukaan bumi-bumi yang Allah berkati, bumi haram yang Allah, bumi suci yang mana Allah tetapkan kepada umat Islam. So ini satu vision yang ada, yang insya-Allah kita kena yakin, tanamkan dalam diri kita bahawa Isra' Mi'raj ini Rasulullah mulakan dalam keadaan hilang pengharapan, sedih, tapi Allah berikan pengharapan. Dan di tengah-tengahnya itu adanya barakah. Allah sebut Baitul Maqdis sebagai bumi barakah. Dan insya-Allah akan ada jalan kepada kemenangan asalkan kita berusaha untuk iltizam dalam jalan membebaskan Baitul Maqdis, insya-Allah. Alhamdulillah. Panjang lebar perkongsian. Memang kalau 45 minit, setengah jam memang tak cukup. Saya memang gitu. Kalau sekolah kata nak buat perkongsian 1 jam, Allah, kita berdebar lalu nak buat perkongsian tu. Jadi sebenarnya 1 jam setengah, 2 jam tu adalah perkara biasa untuk perkongsian berkaitan dengan isu Palestin. Sebab ia berlaku sekian lama. Sekian lama, 1948, 1947, 1967, 1973 tadi, 78, 1994, tahun 2000 sehingga sekarang. Jadi memang tak cukup masa 45 minit. Jadi insya-Allah kita raikan beberapa soalan daripada penonton-penonton kita. Okay, yang pertama daripada Ustaz Munawar bin Muhammad berkaitan dengan apakah cabaran baru yang akan dihadapi oleh NGO, khususnya kita pada malam ini Michael lah, setelah proses normalisasi ini sedikit demi sedikit dilaksanakan oleh semua negara Arab sekitarnya. Mungkin boleh komen sekali kenapa negara Arab saja, bagaimana dengan Turki dan lain-lain, insya-Allah. Okey. Ini soalan besar juga ni. Kita sebelum ini telah melalui fasa yang sukar bila negara-negara seperti Mesir dengan Jordan mempunyai hubungan dengan Israel, dan bila berlaku hubungan tersebut mereka akan bertukar-tukar maklumat,
Dan kadang-kadang bila bantuan yang kita sampaikan ini dianggap Israel sebagai merugikan mereka, mereka akan cuba sekat, cuba haramkan, cuba sekat duit untuk masuk dan sebagainya. So itu kita dah lalui lah sebelum ini. Dan bila berlakunya yang terbaru ini oleh negara-negara seperti UAE, Bahrain ini, mereka ni tidak ada mungkin tidak ada kesan yang agak immediate sebab mereka tidak bersempadan dengan Palestin. Tapi pastinya mereka akan cuba untuk mengalih arahkan kekayaan, duit yang ada, bantuan yang ada tidak kepada perkara projek-projek yang akan menguntungkan, yang akan merugikan Israel. So memang telah ada akan ada tekanan. Saya melihat akan ada tekanan kepada negara-negara kaya ni melalui kalau kita nak sampaikan duit perlu melalui bank-bank tertentu yang berada di negara mereka, di bawah kawalan mereka, akan banyaklah soalan-soalan ataupun tekanan-tekanan yang cuba untuk menghalang kita untuk sampaikan bantuan tersebut lah. Kadang-kadang ada bukan setakat duit je, kadang-kadang ada barangan yang kita ambil daripada negara-negara Arab kan. So akan ada tekanan-tekanan ini. Tapi insya-Allah saya yakin bahawa disebabkan ada satu jaringan yang lain. Kita lihat bagaimana sebelum ni kalau ada, kita lihat ada boikot Arab ke atas Qatar kan. Kemudian Qatar boleh keluar daripadanya dalam keadaan yang mereka mencari alternatif yang lain. Saya percaya setiap kali berlakunya tekanan seperti ini, kita bila kita istiqamah dalam apa yang kita buat, Allah akan buka jalan lain-lain kepada kita. Kita melihat bahawa negara-negara seperti contoh macam negara seperti Turki dengan Qatar, walaupun mereka ini menyokong Palestin, mereka pun ada sebenarnya sedikit hubungan dengan Israel. Contoh macam Turki, dia ada hubungan diplomatik dengan Israel. Tapi hubungan ini tidak menghalang mereka untuk membantu Palestin dengan hebatnya, dan tidak menghalang mereka untuk mengkritik apa yang Israel buat ke atas rakyat Palestin. Itu yang menjadikan satu dinamik yang sangat cantik lah, yang mana boleh memberikan sedikit ruang kepada kita untuk keluar daripada sekatan-sekatan yang mungkin berlaku. Saya percaya bahawa insyaAllah kita optimis akan setiap kali akan ada halangan, kita akan cuba keluar daripadanya dengan lebih baik insyaAllah. Okay, kena ringkas banyak soalan juga malam ni insyaAllah. Antaranya seterusnya, masa depan Palestin dalam 5 tahun ke depan ataupun 10 tahun ataupun mungkin setahun ke depan, apa pendapat daripada badan penyelidik kita? 5 tahun ini, 5 tahun yang akan datangnya akan bergantung kepada tahun ini utamanya, kebanyakannya. Yang pertama sebab tahun ini akan ada pilihan raya di Palestin yang setelah lama ditangguhkan, sepatutnya berlaku kali terakhir berlaku tahun 2006. Bayangkan dah berapa tahun, dah lebih 1 dekad tak ada pilihan raya di Palestin. So akan ada pilihan raya pada tahun ini. Tak pasti sama ada Israel akan benarkan ke tidak. Tapi kalau dibenarkan, kita harap ada satu perubahan yang akan boleh dibawa. Contohnya kalaulah betul-betul katakan Hamas menang sekali lagi, dan pastinya akan bertekanan kepada warga antarabangsa untuk tidak sekali lagi menolak Hamas mentah-mentah seperti mereka buat pada kali yang pertama lah. Kan bila Hamas menang dulu, mereka haramkan Hamas, mereka boikot Hamas. Memang susah negara itu Hamas nak beroperasi kan. Tapi katakan kali kedua nak buat benda yang sama, akan memalukan mereka lah kan. Sebab ini suara rakyat Palestin sendiri yang memilih pemimpin mereka. So bergantung kepada pilihan raya ini, kalau keputusan dia bagaimana. Kemudian akan berlaku pilihan raya Israel. Bulan ni sebenarnya akan berlaku pilihan raya Israel yang akan menentukan nasib Benjamin Netanyahu, yang mana sama ada kalau dia menang atau kalah. Dia pun ada masalah untuk menang. Sebenarnya pilihan raya Israel ini ini kali pilihan raya yang keempat dalam tempoh 2 tahun. Bayangkanlah dalam tempoh 2 tahun ada 4 kali pilihan raya. Sebab Israel Netanyahu tak berjaya untuk menang kukuh menjadi kerajaan. Okey. So itu menyebabkan kita mungkin rasa nampak Netanyahu nampak macam hebat kan. Dia dengan Trump dan sebagainya, dia buat normalisasi ni berjaya buat normalisasi dengan Bahrain dan UAE, nampak macam hebat lah, gah lah. Tak seperti lah. Itu sebagai topeng-topeng politik sajalah. So kita menggambarkan kalau berlakunya perubahan kerajaan di Israel itu, dia akan juga mempengaruhi apa nasib Palestin 5 tahun akan datang. Tapi yang pasti adalah saya melihat Hamas pada hari ini telah membuka jalan usaha lebih awal 2-3 tahun sebelum ini untuk membuka jalan kepada mereka menjadi lebih proaktif dan lebih terbuka dan boleh terpaksa diterima oleh orang-orang Eropah ataupun orang-orang yang selama ini menjadi musuh kepada mereka.
So langkah itu telah diambil oleh Hamas sebenarnya. Kalau ikutkan daripada Syekh Ahmad Yassin, Syekh Ahmad Yassin dia ada vision. Syahid Syekh Ahmad Yassin ada vision. Dia kata kan dalam hadis dia sebut tentang umur satu umat ni dalam dalam 40 tahun kan. Dia melihat bahawa ketika intifada yang pertama 1987, 40 tahun selepasnya itu akan bebasnya Palestin. So tambah 1987 tambah 40 tahun jadi tahun 2027. So itu vision yang diletakkan oleh Syekh Ahmad Yassin lah. So kita melihat insya-Allah kita yakin bahawa memang kalau ikutkan dah ada penulisan penyelidikan tentang bagaimana sebenarnya Israel sehari ini dia tidak mampu bertahan lama. Saya bagi satu contoh sahaja. Bilangan kita tahu bahawa Israel ini tertegak dengan keadaan mereka ini secara beramai-ramai berhijrah ke Palestin. Betul? Berhijrah ke Palestin beramai-ramai dan mengeluarkan penduduk Palestin keluar daripada Palestin sampai mereka jadi majoriti. Betul? Matlamat mereka adalah menjadi orang majoriti di tanah Palestin tersebut dan menguasainya. Selepas bertahun-tahun, lebih 70 tahun mereka buat perkara ini, sekarang ini apa yang berlaku adalah dengan ramainya orang Palestin yang dihalau dalam perang sebelum ini, dikatakan pelarian Palestin hari ini dah sampai 7 juta orang kat luar. Dalam Palestin hari ini, dalam Israel sendiri ada 8 juta orang. 1.8 juta adalah orang Palestin. Dalam seluruh Palestin hari ini, orang Arab Palestin yang berada dalam Israel, yang ada kat tebing barat, yang ada kat Baitul Maqdis, yang ada kat Gaza, ini semua wilayah dalam Palestin. Jumlah mereka lebih ramai daripada orang Yahudi yang duduk dekat dalam Israel. So ini yang Israel selalu sebut dulu. Dia dah bayangkan dulu sebelum ni. Sebab jumlah kadar kelahiran Arab lebih tinggi daripada kadar kelahiran di kalangan orang-orang Yahudi. Dan memang Syekh Ahmad Yassin antara dia punya saranan kepada orang Arab untuk ramaikan anak. Kalau lihat orang Palestin ramai anak. Untuk menambahkan jumlah mereka dan mengambil kekuatan mereka semula. So hari ini Israel sangat takut dengan perkembangan ini yang disebut sebagai bom demografi, bom penduduk. Bila jumlah penduduk semakin ramai, Israel Yahudi akan terancam sebab mereka akan kembali menjadi minoriti. Dan mereka hari ini mendakwa mereka adalah negara demokrasi kan. Kalau betul lah berlaku demokrasi hari ini dekat Palestin, pastinya Palestin akan kembali semula kepada rakyat Arab sebab mereka dah mula menjadi majoriti. So itu satu benda yang sangat menarik. Kita raihkan satu lagi soalan. Kita dah mampir pada pukul 10 malam. Jadi satu lagi soalan insyaAllah mungkin macam bentuk kesimpulan lah ni. Apakah yang boleh kita lakukan daripada Zakiyah Palestina sebagai seorang Muslim untuk menyedarkan masyarakat bahawasanya proses normalisasi Israel dan negara Islam ini patut ditentang dan bukannya hanya sekadar bersikap mana tengok saja dan tak ada kaitan dengan kita pun dia kata ataupun bersikap tidak sensitif langsung. Jadi mungkin boleh komen sikit berkaitan dengan apa yang boleh rakyat Malaysia lakukan berkaitan dengan normalisasi ini. Okey, pastinya ini adalah satu soalan yang mana memang selalu kita jumpa dan kita pun kadang-kadang bertanya kepada diri kita sendiri, bagaimana kita nak sedarkan masyarakat kita, nak bawa masyarakat kita ke seramai yang mungkin untuk concern dengan apa yang berlaku di Palestin, untuk sentiasa mengikuti dan membantunya. So ini adalah satu proses yang berterusan yang memang terpaksa kita buat, yang mesti kita buat sebab ini tanggungjawab kita. So tak boleh ada putus asa lah, tak boleh ada putus asa dalam terus mendidik masyarakat sebab ini adalah tanggungjawab yang mesti dibuat. Langkah pertama yang mesti dibuat adalah untuk menyedarkan masyarakat, membawa masyarakat seluruhnya untuk memahami tanggungjawab kita untuk membebaskan Palestin. Sebab inilah perkara yang sama dibuat oleh Rasulullah SAW, dibuat oleh Salih Ayubi untuk mendidik masyarakat sebelum boleh kita bebaskan Palestin. Sebab satu benda yang jelas dalam sejarah adalah Palestin ini tidak dibebaskan oleh orang Palestin sendiri, dibebaskan oleh orang luar. Ini satu benda yang tak boleh lari, tak boleh dinafikan dalam sejarah. Rasulullah yang bebaskan, orang Arab yang bebaskan Palestin. Salih Ayubi yang asalnya daripada Baghdad, orang Kurdish daripada Iraq yang bebaskan Palestin. So hari ni jangan kita katakan bahawa bila Hamas dah kuat, sokong Hamas, so Hamas akan bebaskan Palestin. Tak. Hamas tak akan mampu bebaskan Palestin tanpa sokongan seluruh umat Islam, seluruh kekuatan umat Islam
untuk membebaskan bumi Palestin, sebab itu adalah tanggungjawab kita seluruh umat. Dia bukan tanggungjawab orang Palestin sahaja, insya-Allah. Jadi alhamdulillah, itulah sikit sebanyak soalan-soalan yang kita raikan daripada penonton-penonton live kita. Jadi sebelum kita akhiri, mungkin saudara Khalid boleh buat sedikit kesimpulan berkaitan dengan sesi perbincangan kita pada malam ini. Silakan. Baik, insya-Allah, apa yang pasti ialah tajuk kita hari ini tentang apakah masa depan Palestin. So ketahuilah bahawa di sebalik semua kisah-kisah sedih ataupun kekecewaan yang kita hadapi dengan pengkhianatan yang dilakukan oleh sebahagian negara Arab untuk berdamai dengan Israel, semua ini adalah episod-episod yang mana akan berakhir. Yang kita percaya bahawa pembebasan Palestin adalah satu benda yang pasti, dan saya melihat ia sebagai seterang-terangnya jelas bahawa dia akan bebas. Cuma siapakah orangnya? Siapakah generasi yang ingin membebaskannya, yang ingin berusaha untuk berjihad membebaskannya? So kita akan tanya pada diri kita semua sendirilah, adakah kita ingin mempunyai saham dalam pembebasan Baitul Maqdis? Dan insya-Allah saya mendoakan supaya kita semua diberikan kekuatan untuk keluar daripada episod sukar kita ke zaman ini dengan COVID dan sebagainya, untuk kita kembali semula menguatkan usaha kita untuk mendidik masyarakat, untuk ajak ahli keluarga kita concern tentang Baitul Maqdis, dan insya-Allah kita akan lihat Baitul Maqdis akan bebas semula, dan pastinya itu kita harapnya kita ada saham dalam perjuangan ini, insya-Allah. InsyaAllah. Jadi insyaAllah itulah sekadar perkongsian untuk malam ini. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada saudara Khalid Jimat atas perkongsian pada malam ini, yang walaupun berada jauh tapi alhamdulillah dengan teknologi masa kini kita dapat sama-sama secara online. Terima kasih juga kepada semua penonton-penonton live kita pada malam ini, dan insyaAllah sama-sama kita ambil iktibar dan sama-sama kita dalami daripada surah Al-Isra yang dibaca, subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil aqsa minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kita tahu Masjidil Haram di mana, dan kita tahu Masjidil Al-Aqsa sekarang ni di mana, berada di tangan siapa, dan itulah tugas-tugas kita, amanah kita dan tanggungjawab kita yang perlu kita lakukan sepanjang masa seperti yang dilakukan diberitahu oleh saudara Khalid kita, mana dia memerlukan jangka masa yang panjang untuk membebaskan kembali Masjidil Al-Aqsa kita. Jadi bagi non-Muslim mungkin yang akan melihat video ini, boleh dilihat daripada sudut kemanusiaan, pencabulan hak asasi manusia dan kezaliman yang berlaku ke atas bumi Gaza, bumi Baitul Maqdis, bumi tepi barat dan keseluruhan tanah Palestin itu. Jadi insyaAllah pada malam ini saya selaku moderator, kita tutup dengan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi sebelum tu saya sedikit makluman kepada penonton-penonton kita, bahawasanya wacana mingguan kita akan dilaksanakan seperti biasa pada setiap Jumaat untuk sesi yang kelima. Kita telah habis sesi yang keempat, siri yang keempat. Jadi kita akan masuk ke siri yang kelima. Jadi pada 19 Mac, iaitu minggu hadapan, pada hari Jumaat, pada pukul 9 malam, kita ada sesi tafakuh fiddin oleh Ustazah Maznah kita, Maznah Daud, berkaitan dengan isu perbincangan haram dan halal. Haram dan halal. Dan seterusnya pada 26 Mac 2021, kita ada sesi tarbiyatuna oleh Ustaz Fathur Rahim Timyati, iaitu berkaitan dengan tadabbur surah Al-Balad. Dan seterusnya pada minggu seterusnya, hari Jumaat juga pukul 9 malam, pada 2 April, iaitu sesi kesihatan bersama dengan Dr. Khairi. Ini pakar berkaitan dengan ilmu psikologi, iaitu tajuk urus emosi, bina kecermalangan diri. Dan yang terakhir untuk siri yang kelima pada 9 April, iaitu untuk isu global, yang akan disampaikan oleh Saudara Ahmad BMI. Untuk makluman semua, Saudara Ahmad ni adalah pengarang buku Ustazah Basikal, yang
berbasikal ke Mekah bersama dengan isterinya. Naik basikal ke Mekah bersama isterinya. Jadi insyaAllah itu saja perkongsian untuk malam ini. Terima kasih sekali lagi pihak penganjur ucapkan kepada saudara Khalid dan juga seluruh penonton yang menonton pada malam ini. Allahu Ta'ala alam. Kita jumpa lagi di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Israel's new friends. For years, many Arab countries banded together against Israel. But some countries are rethinking that. Saudi Arabia was actually the first Arab state to put normalization with Israel on the table. Prime Minister Benjamin Netanyahu has made a secret visit to Saudi Arabia. Some are even making it official. The agreement signed between Israel, the United Arab Emirates, and Bahrain formalizes relationships already in place. What they're calling normalization appears to have been happening quietly for years. Now it's out in the open, and the US is pretty much leading the whole thing. So what does normalization even mean? What's in it for these countries? And how does it affect the Palestinians? Is anti-Israel, is pro-Palestinian. But now you have a newer generation, the new guard. He is not very attached to the Palestinian identity. It's why those recent reports of a secret Saudi-Israeli meeting got so much attention. In a first-of-its-kind visit, U.S. and Israeli media say the American Secretary of State Mike Pompeo was on an official visit to Saudi Arabia when Benjamin Netanyahu flew over too. And touched down in Rome. The Saudis, though, say it never happened. There's something going on. Israelis are excited to go public in this. The Americans are excited before Trump leaves. And the Saudis seems more, let's take it step by step. We have a vision where Israel becomes a normal part of the region, where it has fully normal relations with its neighbors. What we need to have that happen is for a peace deal between the Palestinians and the Israelis. Other countries are already embracing a new friendship. Bahrain and the United Arab Emirates both signed deals with Israel in 2020. A golden opportunity for peace, security, and prosperity for our region. Those who are with us today and those who will join us tomorrow, I say, Assalamu alaikum.